taujih dalam surah Al-Anfal. Okey. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang sudi hadir. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Akil. Saya Ammar bin Suhaimi. Nama saya Muhammad Khairul Nakib bin Mazlan. Jadi saya teruskanlah dengan sesi pembentangan. Sebelum tu saya bagi tahu dulu banyak yang ada khilaf dalam ni. Jadi dalam surah Al-Anfal ni terdapat 15 farsh huruf yang kami ada yang kami jumpa. Jadi kami masukkan semua sekali sebab tidak berapa banyak. Okey, baik. Bismillah. Surah Al-Anfal. Okey, yang pertama ialah khilaf pertama adalah pada ayat yang ke-9 pada kalimah murdifin, iaitu ayat penuh anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Okey. Maksud secara orang panggil lafziah murdifin ni ialah berturut-turut lah. Maksudnya berturut-turut. Okey. Jadi pada bacaan ni Imam Nafi' dia akan baca dengan fathahkan huruf dal tu. Dia baca murdafin. Okey. Hujah dia. Ianya berlaku kerana fa'ilnya tidak disebut. Kalau mengikut ni lah penerangan dalam hujah tu, dia kata fa'il tidak disebut kerana kaum muslimin yang mengikuti peperangan Badar diikuti oleh 1000 malaikat. Okey, untuk pengetahuan ini adalah kisah tentang perang Badar. Okey. Kemudian murdifin tu na'at atau sifat pada kalimah alf, iaitu 1000 kan. Okey. Dan kemudian murdifin dia bacakan dal sebab dia kata ganti kepada kam di dalam kam pada kalimah mumiddukum. Okey, baik. Seterusnya baki qura akan baca dengan kasrah dal. Okey. Kasrah dal ni membawa maksud berturut-turut. Dia berbeza dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia menceritakan bahawa malaikat tu datang sekali. Begitu. Dia kalau yang pendapat kedua ni pula, dia mau maksud berturut-turut, maksudnya malaikat tu dia bukan datang 1000 terus, dia berturut-turut datang, makin ramai gitu. Yang tu kalau dari segi psikologi lah, seperti mana diterangkan dalam kitab tafsir yang menerangkan kan. Dia bagi tahu bila banyak dia turun berturut-turut tu, jadi musuh akan nampak sangat banyak lah. Jadi dari segi itu dia akan secara psikologi dia akan menakutkan musuh. Sebab nampak terlampau banyak. Sebab dia turun berturut-turut kan. Okey, baik. Seterusnya kalau apa tu? Kalau mengikut pandangan Imam Maki, yang ni dia kata qiraat yang baca dengan kasrah dal ni adalah yang terbaik lah. Yang lebih baik yang ni. Tapi tak jadi masalah sebab yang tu kan apa orang cakap khilaf qiraat. Jadi ini lah. Tapi ini mengikut pandangan Imam Maki lah sebab dua-dua mutawatir. Okey, baik. Seterusnya, kalimah seterusnya ialah idh yughashshikumun nu'as. Okey. Idh yughashshikumun nu'asa. Okey, pada ayat 11. Ini pada ayat 11. Okey, pada kalimah ni dia menceritakan tentang mengantuk ni. Yughashshi ni. Shin tu. Okey. Ya. Okey. Ibnu Katsir dan Abu Amru akan baca fathah ya dan takhfifkan shin. Dia akan baca dengan bunyi yaghsha. Bunyi dia yaghsha dan meletakkan alif selepas shin tu. Maksudnya ya tu fathah. Ghain tu dia ni mati kan. Maksudnya dia takhfif kan, tak ada. Kalau kita baca yughashshi kan. Dia baca takhfif kemudian shin pada fathah dan tambah alif selepasnya. Jadi baca yaghsha. Serta dia merafakkan nu'asu. Dia baca nu'asu. Okey. Kalau kita baca idh yughashshikumun nu'asa,
Tapi untuk dua imam ni dia akan baca dengan idh yaghsha dah. Idh yaghshakumun nu'asu. Okey. Ianya kerana dia baca sini sebab fi'il ni disandarkan kepada kalimah an-nu'as. Nu'as. Okey. Jelas setakat ni. Okey, baik. Kemudian pada Imam Nafi' akan baca dhammah ya dan takhfif. Baca yughsha. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Bukan lebih kurang macam tu. Ya. Imam Nafi' akan baca yughsha. Okey, itu. Kemudian pada baki qura' akan baca dengan dhammah ya serta fathahkan ghain. Salah Sebagaimana tu. kita baca. Salah tak? Idh yughshi. Idh yughshi. Nafi'. Okey. Silap tengok. Idh yughshi. Okey, Nafi' akan baca macam tu lah. Cuma untuk ujah dia tak jumpa lah untuk ujah ni. Okey, kemudian baki qura' akan baca dhammah ya dan fathah ghain dan nasabkan nu'asa. Dia baca ni lah, nasab pada sin sa. Okey. Kemudian hujah dia fi'il ni disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti telah difirmankan di dalam ayat sebelumnya, dan kemenangan itu dari sisi Allah. Wa man nasru illa min 'indillah. Okey. Dia ceritakan yang kalau ini kan cerita pasal mengantuk yughshi tu, idh yughshi tu kan. Tapi ini dia sandarkan Allah yang daripada Allah yang mengantuk tu datang. Allah yang hadirkan. Okey. Sebab tu ada kait dengan ayat sebelum ni bagi tahu wa man nasru illa min 'indillah, dan kemenangan itu dari sisi Allah. Okey, baik. Seterusnya okey. Kalimah khilaf seterusnya ialah muhinu kaidi. Okey, muhinu kaidi ni ayat 18. Imam yang membacakan khilaf pertama ialah Imam Nafi' Ibn Katsir dan Abu Amr akan tasydid dengan ha tu. Dia baca muwahhinu. Ianya kerana ianya adalah isim fa'il. Tapi tasydid pada huruf ha tu dia menunjukkan ia takrir, berulang. Okey. Kemudian Imam Hafs. Imam Hafs akan baca dengan takhfif serta tanpa tanwin pada muhinu tu. Kerana ianya idhafah, maka hazafkan tanwin dan baca dengan baris kasrah pada huruf dal. Dia berkait dengan ni, kaidi ni. Muhinu kaidi. Okay. Dan baca dengan baris kasrah pada huruf dal kerana ia mudhafun ilaih. Okay. Kemudian baki qura' baca dengan takhfif serta tanwin muhinun. Okey. Kerana ia adalah isim fa'il dan tanwin itu adalah asal untuk isim serta ia menasabkan kaidah tu. Okey, baik. Terusnya wa annallaha ma'al mu'minin. Okey. Ni ayat 19. Wa annallaha ma'al mu'minin, ni ayat 19. Okey. Imam Nafi', Ibnu Katsir dan Imam Hafs akan baca dengan baris atas dengan hamzah baris atas. Baca fathah kerana dia hazafkan lam jar tu. Okey, kalau ada yang sebenarnya untuk perkataan ni walau kathurat wala tughni'akum fi'atukum syai'an walau kathurat wa li'anna Allah ma'al mu'minin. Okey, itu sebenarnya. Tapi bila dihazafkan dia jadi wa anna Allah. Dia ambil barat jadi apa? Baris atas dia nasab. Okey, kemudian baki qura' akan baca dengan kasrah pada annallah tu kan. Kerana ibtidak dan istinaf yang membawa maksud taukid pada pertolongan Allah terhadap orang mukmin. Maksudnya dia taukidkan maksudnya dia apa orang cakap? Taukid ni menguatkan yang bahawasanya pertolongan Allah itu pasti. Okey. Baik, seterusnya bil udwah. Okey, bil udwah ni Ibnu Katsir dan Abu Amr akan baca dengan bil
bil idwah, baris bawah. Okey. Manakala baki qura' baca dengan dhammah bil udwah. Seperti mana kita lah. Okey, ni kalau ikut taujih dia tak ada sangat sebenarnya. Cuma jika dibaca dengan dhammah, jamaknya adalah uda. Jika dibaca dengan kasrah, dibaca ida. Tapi contoh yang lain ada dia bawa luhya dan lihyah. Okey. Itulah, cuma yang ni dia tak ada apa orang panggil, tak ada taujih sangat. Okay, seterusnya saya serahkan kepada saudara Amar untuk meneruskan. Terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Wa yahya man hayya an bayyinah. Iaitu ayat yang ke-42. Okey. Dia punya perkataan dia hayya. Dia punya perkataan khilaf dia dari situ. Iaitu Imam Nafi', Syu'bah dan Bazi akan baca dengan dua ya. Okey. Sebab apa dia baca dua ya? Hujah dia, bagi mereka yang membaca dengan dua ya, mereka ni menjadikan perkataan hayya itu sebagai fa'il asli yang mana boleh disamakan harakatnya seperti fa'il madhi. Itu dengan menurunkan harakat nasab dari tempat i'rab dan menjadikan ianya fa'il mudhari'. Dan juga akan merafa'kan walaupun ianya fa'il mudhari'. Contoh ayat lain, an yuhyiya. Itu contoh lain. Maka disamakan fa'il mudhari' ini seperti madhi dan dibaca izhar dan tidak diidghamkan seperti dalam fi'il mudhari'. Maknanya dia samakan fi'il mudhari' ni seperti fi'il madhi. Okey, cara baca bacaan dia man hayyiya, dua ya. Okey, itu untuk Imam Nafi', Syu'bah dan Bazi. Untuk bagi imam yang lain pula, yang akan baca dengan satu ya yang bertasydid. Satu ya yang bertasydid. Hujah dia ialah kerana mereka ni mengkasrahkan ya yang pertama dan mengidghamkan ya yang kedua. Jadilah man hayya an bayyinah. Itu untuk bagi imam yang lain. Seterusnya itu untuk perkataan hayya, untuk lahir hayya. Seterusnya yang kedua pada kalimah walau tara idh yatawaffal ladina kafaru. Ini iaitu pada ayat yang ke-50. Okey. Imam Ibn Amir dia akan baca dengan dua ta. Iaitu walau tara dengan idh tatawaffa. Okey. Walau tara idh tatawaffa. Hujah dia ialah kerana lafaz tatawaffa itu adalah ta ta'nis bagi perkataan malaikat itu. Adapun bagi imam lain dia akan baca dengan ta dan ya. Kerana ta itu ialah talqid, yakni peringatan. Kerana ianya untuk membezakan fa'il dan fa'il. Kerana ta ta'nis itu kepada malaikat itu bukanlah ta ta'nis yang hakiki. Okey, macam tu, bukan yang hakiki. Jadi yang imam lain ni baca dengan walau tara walau tara idh yatawaffal walau yara idh yatawaffal ladhi. Okey. Walau tara idh yatawaffal ladhi. Okey, macam tu. Itu untuk perkataan walau tara idh yatawaffal ladhi, ayat yang ke-50. Okey, seterusnya perkataan wala yahsabanna alladhina kafaru. Dia punya khilaf pada perkataan yahsabanna alladhi, ayat yang ke-59. Okey, untuk Imam Hafs, Ibnu Amir dan Hamzah, dia akan baca dengan ya.
wala yahsabanna alladhi. Hujah dia ialah kerana ianya mendahului ayat yang di hujungnya terdapat perkataan fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun ni dekat mana? Dia duduk dekat ayat yang ke-55. Ayat dia inna syarrad dawabi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Maksud dia fahum la yu'minun ni mereka ni orang yang tidak beriman lah. Fahum la yu'minun. Jadi hujah dia tadi sebab mendahului ayat yang di hujung ni terdapat perkataan fahum la yu'minun. Dan kerana mereka membawa maksud al-ghaibah pada perkataan yahsaban alladhi tu, dia maksud tafsir dia menjadi janganlah kalian menyangka. Kalian ni untuk orang kafir tu. Macam itu untuk hujah bagi yang membaca dengan ya wala yahsabanna alladhi. Okey, seterusnya manakala bagi imam yang lain dia akan baca dengan ta al-mukhatab. Ini kerana mereka ni mendatangkan ta al-mukhatab ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadikan kalimah alladzina kafaru tu sebagai maf'ul awal dan perkataan sabaku sebagai maf'ul tsani, menjadikan tafsir ayat ini kepada janganlah kamu wahai Muhammad menyangka bahawa orang-orang kafir akan berlumba-lumba untuk yakni melakukan kebaikan sedangkan mereka tidak beriman. Hujah dia bagi yang baca dengan ta. Okey, seterusnya perkataan innahum la yu'jizun. Pada kalimah innahum, ayat yang ke-59. Sambungan daripada ayat tadi. Okey. Imam Ibnu Amir dia akan baca dengan annahum dengan fathah hamzah. Sebab apa? Hujah dia kerana ia mentakdirkan lam itu, kerana lam itu adalah berkaitan dengan fa'il maf'ul lahu. Maka takdir ayatnya menjadi, tafsiran dia akan jadi wala yahsabanna alladhina kafaru, janganlah kalian menyangka bahawa orang-orang kafir itu akan berlumba iaitu ke arah kebaikan. Innahum la yu'jizun. Maksud dia kat sini kerana mereka itu tidak akan diberi ganjaran oleh Allah. Jadi maksud dia untuk membaca dengan fathah tu kerana mereka itu. Dia punya tafsiran dia jadi. Okey, seterusnya manakala bagi imam yang lain akan baca dengan kasrah. Innahum la yu'jizun. Hujah dia ialah kerana mereka membawakan wajah istisna dan memotong pada ayat sebelumnya, iaitu wala yahsabanna, kerana ayat yang awal tadi telah mati pada perkataan sabaku, itu wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku, dan mereka menghidupkan dengan ayat taukid pada perkataan innahum tu, dan menjadikan ianya sebagai mubtada bagi menjelaskan bahawa mereka iaitu innahum tu orang-orang kafir. Tafsiran dia, orang-orang kafir sama sekali tidak akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk hujah yang membaca dengan kasrah hamzah tu. Maknanya tafsiran dia akan jadi lain. Okey, seterusnya yang terakhir pada perkataan wa in janahu lis-salmi pada ayat
61. Imam Syu'bah akan baca dengan kasrah sin. Wa in janahu lis-silmi. Okay, dia punya hujah. Imam Syu'bah ni cakap as-silmi dan as-salmi. Dia akan bawa maksud yang sama, iaitu kesejahteraan. Adapun hujah bagi as-silmi ni, bagi Imam Syu'bah ni, iaitu konotasi salam, iaitu kesejahteraan. Manakala bagi imam yang lain yang membaca dengan as-salmi, dia akan makna dia akan jadi Islam. Itu beza dia. Untuk Syu'bah dengan imam yang lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Nakib. Okay, ayat yang seterusnya ialah wa in yakum minkum mi'ah, ayat 65. Khilaf dekat sini ialah yakum. Ada dua tempat. Yang pertama, Kufiyun dan Abu Amru, untuk perkataan yakun dibaca dengan huruf ya. Yakun. Dan disebutkan lafaz fi'il ini untuk membezakan muannas dan muzakkar dengan perkataan minkum, kerana domain mukhatab menunjukkan muzakkar. Okay, menurut kitab Kashfu ini, begitu juga disebutkan kalimah yaghlibu, yang muannasnya ialah yaghlibanna. Dan begitu juga pada ayat falahu asyara amsalihah, dibacakan muannas pada nombor 10 menjadi asyarah. Maka dimuannaskan kerana kalimah amsal dari sudut makna adalah kebaikan-kebaikan, hasanat. Maka sebab itulah ia dimuannaskan, bukanlah melihat dari sudut lafaz. Dan begitu juga jika mengambil perkataan yang muzakkar pada makna mi'ah yang muannas pada lafaz, ia muzakkar bukan pada lafaz tapi pada makna. Okay, tempat yang kedua, Kufiyun membaca yakun yang kedua dengan huruf ya, juga dengan gunakan makna mi'ah. Sebelum ini telah dibincangkan tadi, kerana untuk membezakan muannas dan muzakkar dengan adanya perkataan minkum. Okay, seterusnya, baki imam lain selain daripada Kufiyun ini dibaca dengan takun, iaitu dengan dibawa lafaz muannas pada perkataan mi'ah. Dan ini yang membezakan Abu Amru pada perkataan yakun pertama dengan yang kedua dalam Al-Quran, iaitu pertama dibacakan yakun manakala yang kedua dibaca dengan takun. Kemudian menurut kitab Kashfu, kemudian dipilih oleh pengarang kitab, iaitu merujuk kepada perkataan ikhtar, memilih untuk muannaskan perkataan sabirah, ayat 66. Maka ditakkidkan lafaz ta'nis ini dengan sifat ta'nisnya. Maka menguatkan lafaz ta'nis tadi dengan sifat ta'nis itu adalah berbeza dengan yang sebelumnya. Maka dipilih pengarang kitab ini huruf ta dengan membacakan ta'nis, muannas pada fi'il tersebut dengan muannaskan lafaz mi'ah. Lebih aku sukai kerana ke atasnya ada Ahlul Haramain dan Ibnu Amir. Okay, yang ayat seterusnya, annakum fikum du'fa, ayat 66. Imam Asim dan Hamzah membaca du'fa dengan fathahkan huruf do', manakala selain Imam Asim dan Hamzah membaca dhammah pada huruf do. Dan kedua-dua bahasa ini ada dua sumber makna dan fi'il bagi du'fa ini, seperti al-faqra dan al-fuqra adalah dua sumber untuk faqura. Lepas tu kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayyakuna lahu asra, ayat 67.
Ya, Abu Amru membaca dengan huruf ta pada perkataan yakun seperti yang tadi ya. Taniskan lafaz asra dengan membaca alif taknis. Manakala selain Abu Amru membaca huruf ya pada perkataan yakun sebagai muzakkar. Dipakai makna muzakkar pada perkataan asra kerana yang dikehendaki ayat ini adalah seorang lelaki, rijal, dan juga untuk membezakan perempuan dan fi'il yang lelaki, muzakkar, dengan perkataan lahu. Dan menguatkan lagi bacaan yang kata tazkir ini kerana kalau ditakniskan dhamir perempuan maka tak terpecah atau memotong kerana yang dikehendaki akan ayat ini adalah lelaki, mazkurun, muzakkarun. Maka tazkir lebih didahulukan. Maka inilah yang dipilih oleh jemaah ulama qiraat yang dengan dipakai huruf ya tazkir itu atau muzakkar atau lelaki. Terus seterusnya kita pergi ke ayat Al-Asra in ya'lam ayat 70. Abu Amru membaca Al-Asari atas wazan fa'ali menyerupai seperti kusali, seperti mana kata mereka kasli yang digabungkan ke atas tashbih dengan usra, maka setiap satu menyerupai yang lain dan sesungguhnya penyerupaan makna itu dekat. Oleh sebab itu kasalah adalah sesuatu yang masuk dalam diri manusia tanpa syahwat, iaitu nafsu. Begitu juga kalimah al-asra masuk ke atasnya tanpa bercampur aduk dalam gabungannya, maka membawa setiap ke atas yang lain di dalam bab ini. Okay, ayat yang terakhir, ayat 72. Min walayatihim. Hamzah akan membaca dengan kasrahkan huruf waw pada perkataan walayatihim. Itu jadi wilayatihim. Begitu juga Imam Kisai membaca kasrah pada wilayatihim. Manakala selain daripada mereka imam tadi membaca fathah pada walayatihim. Menurut kitab hujah atau dalil yang menyebutkan wilayatihim adalah kasrah walai susyai, iaitu menjaga sesuatu jika dia bertanggungjawab ke atasnya. Katanya dia menjaga huwa wali, itu penjelasan perkataan pemeliharaannya wilayah dengan kasrah. Dia adalah masdar, kata nama dari al-wali. Begitu juga yang diinginkan dalam surah ini, katanya dia pemimpin atau penguasa atau ketua, iaitu huwa mauli. Menjelaskan pemeliharaannya wilayah dengan fathah walayah. Maka fathah di dalam Al-Kahfi lebih baik, iaitu ahsan, kerana fathah baris atas dalam makna al-maula dan ia membaikkan atau mengelokkan lagi makna al-maula dengan perkataan al-wali, kerana Allah SWT sahaja penguasa, iaitu penguasa al-maula ke atas orang mukmin dan pembela orang mukmin. Maka sebab itulah Imam Hamzah dan Kisai di dalam Al-Kahfi membaca dengan kasrah baris bawah pada waw perkataan wilayah. Ya, itu saja daripada saya. Okey. Terima kasih. Ada soalan? Jelas tak? Faham tak? Surah Al-Anfal.
Ada soalan? Ataupun ada bincang ke apa benda kan? Kamu faham Mudah je. Jangan kita fikir susah. Tapi walaupun mudah, jangan kita ambil mudah. Dia benda yang susah ni kita jangan anggap dia susah sangat. Kalau tak kita tak boleh buat. Kita kena mudahkan dia. Fikir dia mudah. Tapi jangan bermudah-mudah. Itulah. Dia kena berpada-pada kan. Wasata, ambil tengah lah kan. Kalau kita boleh terangkan dengan detail, terangkanlah. Jadi insyaAllah saya nampak tak susah pun dalam surah Al-Anfal ni. Kaedah-kaedah yang telah kita belajar, kaedah-kaedah yang telah kita temui di hanya kalimah saja yang berbeza kan. Contohnya isim fa'il, isim maf'ul. Tapi kita kena faham lah. Kena faham asas kita, penguasaan kita tentang bahasa Arab tu kena ada kan. Ni kalau tanya fa'il tu apa pun tak tahu, maf'ul tu apa, ke mana juga kan. Kaedah-kaedah yang biasa dalam taujih. Cuma kaedah ni kita sebutlah contoh. Contoh tengok khilaf pertama kan, murdafin dan murdifin. Sekali pandang kita dah tahu dah kan, murdafin maksudnya maf'ul kan, isim maf'ul. Jadi kalau kita tak tahu isim maf'ul tu apa, berat lah. Tahulah daripada apa asalnya kan. Af'ala kan, ardafa yurdifu, af'ala yuf'ilu. Isim fa'il dia macam mana? Muf'il, fa'il, murdif, murdifin. Isim maf'ul bagi atas kan, murdafin. Sebab apa? Sebab ni wazan fi'il ruba'i kan, af'ala ataupun thulathi mazid biharf. Kalau fi'il thulathi, fa'il dia ala wazan fa'il kan, fa'il, fa'ala, fa'il, maf'ul, maf'ul lah, fa'il wa maf'ul. Okay. Jadi benda-benda ni kalau kita masih lagi keliru, kita kena belajar bahasa Arab macam mana kan. Belajar kembali kaedah-kaedah asas. Ni benda asas. Itu taujih, kita baca taujih dari satu sudut, dari sudut lughah kan. Kemudian dia mesti ada penerangan tentang makna ayat tu kan. Dia akan berkaitan dengan makna. Ini adalah khilaf-khilaf di farshul huruf. Lain daripada kita bincang tentang lughah macam mana taujihnya kan. Itu dah satu level lah kan. Kalau kita baca qiraat, kita nak tahu murdafin siapa baca, murdifin siapa baca kan. Bacaan. Tapi bila kita taujih, kita dah pergi kepada level yang seterusnya iaitu maf'ul, isim fa'il, kita nak tentukan i'rab, apakah khilaf yang berlaku kan. Apa benda khilaf tu, nahwu ke, saraf ke kan, ataupun balaghah dan sebagainya kan. Okay, kita dah dapat kenal pasti apakah benda kedudukan dalam ayat tu, sesuatu kalimah khilaf ke apa benda kan. Dan kita nak tahulah apa kesannya terhadap makna kan. Itu yang lebih pergi kepada satu level lagi. Pergi kepada satu level lagi. Okay, kalau kita gunakan isim fa'il. Fa'il ni ialah apa? Orang yang pembuat kan. Murdifin minal malaikati murdifin, maksudnya malaikat tu yang datang kan. Maksudnya perbuatan itu dinisbahkan kepada malaikat. Perbuatan tu dinisbahkan kepada fa'il, pembuat tu. Itu yang jelas. Tapi kamu kalau pusing-pusing apa benda kadang kita pun tak jelas. Jadi kita dah kenal pasti kedudukan i'rab tu kan. Fa'il ke dia, apa benda maf'ul ke, maka kita dapatlah jelaskan. Perbuatan itu dinisbahkan kepada malaikat tu datang kan, secara jemaah dan sebagainya kan. Perbuatan datang itu dinisbahkan kepada malaikat. Perbuatan ini
memanglah dinisbahkan kepada benda kan. Ja'a Muhammadun ataupun apa-apalah, zahaba Muhammadun. Perbuatan itu dinisbahkan kepada manusia kan. Okay. Ataupun dalam lain kita bincang mukhlasin, ikhlas kan. Siapa yang membuat ikhlas? Manusia tu yang nak membuat pilihan itu. Dia ada kaitan tau, ada kaitan dari sudut, sebab tu qiraat ni dia ada kaitan dengan akidah kan, dengan fiqh dan sebagainya. Dengan apa nama? Ialah yang besarnya akidah dan fiqh, dan mungkin juga ada unsur-unsur tasawuf, sufi dan sebagainya kan. Ada dia punya sentuhan di situ. Perbuatan ini dinisbahkan kepada makhluk boleh ataupun tidak? Boleh kan, tak ada masalah. Walaupun hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan perbuatan tu kan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Taala yang menciptakan. Tapi perbuatan dari sudut majazinya, dari sudut percakapan manusianya memang macam tu kan. Zahaba Muhammadun, akala Muhammadun, makan, kita yang makan. Kalau buat jahat pun saraqa Muhammadun, contohnya kan, mencuri. Perbuatan itu majazinya boleh dinisbahkan kepada makhluk. Itu kalau dinisbahkan tadilah, contoh malaikat tadi kan, malaikat tu yang datang. Malaikat tu yang datang kan, yang datang. Okey. Apabila bacaan contoh kita kata dengan isim maf'ul tadi murdafin, mereka datang juga, tapi perbuatan itu tidak dinisbahkan kepada makhluk tu. Tapi makhluk itu didatangkan Allah. Ini nak menunjukkan kepada perbuatan dari sudut hakikinya Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan tu. Allah Ta'ala yang menghantar malaikat itu datang. Nampak beza dia. Bila kita baca isim fa'il, kenapa? Kan? Dari kita dah jumpa dah kan, satu level taujihnya, okey macam ni, dari sudut lughah macam ni kan, sudut i'rab macam ni. Tapi apakah dia kepada makna kan? Apakah kesan dia terhadap makna? Ini yang paling special lah kan. Kita dapat memahami Al-Quran tersebut kan. Sebab itulah dalam farshul huruf ni banyak kan. Kita kata yang memang akan menunjuk kepada taujih, akan memberi kesan secara langsung kepada maksud tafsiran ayat Al-Quranul Karim. Kalau taujih dalam al-idgham, dalam usul kan, idgham ke tashil ke, kebanyakannya mungkin taujihnya dari sudut lughawi saja kan. Dari sudut kita panggil apa nama? Sauti kan, dari sudut bunyi kan, dari sudut bunyi. Taklil, imalah, fathah. Itu dia tidak memberi kesan secara langsung kepada makna ayat. Tapi dalam farshul huruf kebanyakannya akan memberi kesan kepada makna ayat. Jadi yang ini adalah berkaitan akidah kan, akidah. Perbuatan itu Allah Ta'ala yang mendatangkan. Malaikat itu adalah maf'ul yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak dinisbahkan di situ. Perbuatan itu tidak dinisbahkan kepada malaikat, tapi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu. Macam mukhlas kan, mukhlasin. Yang membuat ikhlas itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi. Dalam konteks ayat bacaan yang berlawanannya, mukhlisin pula ialah mana hamba itu, makhluk itu yang memilih untuk membuat perbuatan tersebut. Membuat perbuatan ikhlas kan. Dia nak ikhlas, memilih ikhlas. Ikhlas ni adalah satu pilihan lah kan. Kalau orang tu tak nak ikhlas pun, dia buat sembahyang nak menunjuk riak contohnya kan. Maka itu adalah pilihan beliau yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kan ada dia punya sentuhan dari sudut akidah kan. Sentuhan dari sudut fiqh pun yang biasa kita jumpa lah kan, fiqh kan. Mana minggu lepas kita bincang apa contoh wamsahu bi ru'usikum kan wa arjulikum. Itu contoh fiqh. Ya, ini contoh akidah ni. Yang berkaitan dengan fa'il, maf'ul ni, dia ada sentuhan dari sudut akidah ni situ kan. Kena fahamlah okey. Sama juga id yughashikumun nu'asa kan. Tenang je kan, id yughashikumun nu'asa. Kalau kita baca dengan nisbahkan fi'il itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, id yughashikumun nu'asa, Allah Ta'ala yang mendatangkan perasaan mengantuk itu kan, Allah Ta'ala dinisbahkan kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau dinisbahkan kepada mengantuk itu, id yaghshakumun nu'asu, perbuatan itu dinisbahkan kepada makhluk,
Maksudnya perasaan mengantuk itu ataupun keadaan mengantuk itu datang. Datang. Itu tak ada masalah kan? Majazi. Ada sudut majazi ni, perbuatan itu boleh dinisbahkan kepada makhluk. Itu yang kita nak. Kita kalau kita dapat faham sampai ke tahap tu, maka insya-Allah dalamlah kefahaman kita kan. Okay? Dan gitulah juga dengan kalimah-kalimah yang lain kan, telah dibincangkan tadi. Muhinun kaida, muhinu kaidi. Dia ada dua sebenarnya. Pertama, kalau kita dapat kenal pasti taujih itu dari sudut luar, itu level yang pertama. Tapi kalau kita boleh pergi yang mendalam lagi, itu memang yang sepatutnya lah, ataupun yang sebenarnya kalau kita dapat faham tu, itu adalah maksud yang sebenarnya kan, dalam kita nak belajar taujih. Okay, kemudian kaedah-kaedah yang lain pun sama je kan. Muzakkar, muannats kan. Yatawaffa, tatawaffa, kemudian khitab dan ghaib, wala yahsabanna, wala tahsabanna. Banyak dah kaedah yang kita belajar dalam surah Al-Baqarah tu, semua kaedah yang sama saja. Cuma pada mawadhi' fil Quranil Karim, tempat-tempat lain dalam Al-Quranul Karim. Innahum, annahum kan. Semua kita dah, semua kaedah yang sama. Cuma adalah kalau kaedah perkataan-perkataan yang sendiri itu, dia adalah penjelasan tersendiri kan. Contohnya wa in janahu lis-silmi lughatan. Salmi itu ada penerangannya. Kalau beza dari sudut bahasa pun apakah maksudnya? Silmi, al-Islam, as-sulh dan sebagainya kan. Okey. Mi'atun wa in takun wa in yakun, itu antara muzakkar dan muannats kan, nisbahkan tersebut. Muannats ni dah banyak nak bincang panjang lebar dah kan. Muannats majazi ni banyak sebab-sebab yang harus untuk membaca dengan fi'il dengan muzakkar ataupun muannats. Muzakkar kerana apa sebab-sebab ni kan. Tengok baliklah yang kita baca dalam surah Al-Baqarah tu kan. Kalau diulang pun, diulang di tempat-tempat lain mungkin diulang hanya secara ringkas. Sebab dah dibincangkan secara detail dalam surah Al-Baqarah. Seterusnya lah. InsyaAllah. Boleh faham lah tu Tapi sejauh mana kefahaman tu, kalau dibentangkan tu, kita nampak lah sebenarnya faham ataupun tidak. Dan satu lagi dalam ujian lah. Kita nak tahu faham ataupun tidak kan sesuatu kaedah-kaedah yang dipelajari tersebut. Okay, wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa esok ujian midterm esok pagi. Jadi bacalah yang Ustaz dah bagi tahu tu kan untuk ujian midterm. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, alhamdulillah kita tangguh kelas pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sister.